Baik para pelajar, kita berjumpa lagi untuk pembelajaran topik 4 iaitu bab 4 indeks, set dan logaritma. Baik, di dalam topik 4 kita dah memulakan pembelajaran 4.1 di sekolah. Maksudnya sekarang cikgu sambung dengan 4.2 iaitu hukum set. Okey. Untuk hukum set, perkara yang perlu dikuasai oleh para pelajar adalah mengenal set, menguasai hukum set, memudahkan ungkapan melibatkan set, menisbahkan penyebut bagi ungkapan yang melibatkan set, dan yang terakhir menyelesaikan masalah melibatkan set. Jadi para pelajar mesti menguasai kelima-lima objektif tersebut. Kita teruskan dengan objektif pertama iaitu A, mengenal set. Okey, sebelum kita mengenal set, kita mesti kenal dulu apa itu perpuluhan berulang. Okey, contoh perpuluhan berulang adalah 54.565656 ... Kenapa cikgu tulis sebagai ... Kerana jika kita sambung nombor tersebut, dia akan bersambung nombornya perpuluhan 56565656 seterusnya. Okey, itu cara pertama menulis, atau kita boleh juga tulis sebagai 54.56 dengan 2 titik di atas 56. Itu bermaksud 56 berulang, sentiasa berulang. Okey? Atau cara ketiga menulis adalah 54.56 bar. Maknanya bar tu diletakkan di atas 56. Maksudnya 56 itu akan berulang. Okey, itu adalah nombor perpuluhan berulang. Kemudian, apakah nombor perpuluhan tidak berulang? Okey, nombor tersebut adalah nombor yang tidak ada pengulangan, maknanya dia tak ada pattern. Contoh 1.73592081 ... Maksudnya jika diteruskan penulisan nombor tersebut, tidak ada sebarang pattern, tidak ada sebarang bentuk yang diulang. Okey, atau contoh lain, cikgu bagi 2.7223901456 ... Maksudnya jika diteruskan penulisan nombor tersebut, tidak ada pattern, tidak ada bentuk pengulangan. Okey, baik, jelas mengenai nombor perpuluhan berulang dan tidak berulang. Kita teruskan dengan ciri-ciri set. Okey, apa itu ciri-ciri sesuatu nombor boleh dipanggil sebagai nombor set? Bukan semua nombor dalam bentuk punca kuasa 2 boleh dianggap sebagai nombor set. Kenapa? Kerana ciri-ciri bagi nombor set adalah nombor yang tidak boleh dipermudahkan dengan menghapuskan punca kuasa. Maksudnya dia tak boleh dipermudahkan, dia kekal dalam bentuk set, dan jika dinilaikan pun ataupun bentuk dia adalah nombor yang tidak boleh ditukarkan kepada nombor pecahan. Maksudnya kalau sesuatu nombor boleh ditukarkan kepada bentuk pecahan, nombor itu adalah bukan nombor set. Dan atau cara ketiga, maknanya mesti memenuhi salah satu daripada ciri-ciri yang cikgu senaraikan ini. Okey, ciri yang ketiga adalah nombor perpuluhan tidak berulang. Maksudnya bagi setiap ciri dia adalah atau. Maknanya setiap nombor set mesti memenuhi salah satu daripada ciri tersebut. So, dia adalah nombor set. Okey, kita tengok kepada contoh yang cikgu berikan. Okey, di dalam jadual ni terdapat 5 contoh. Punca kuasa 3, punca kuasa 1/4, punca kuasa 3 11, punca kuasa 3 27 dan punca kuasa 5 bagi 3. Okey, tengok kepada nombor yang pertama. Okey, punca kuasa 3, jika cikgu permudahkan nombor tersebut masih kekal sebagai punca kuasa 3. Dan jika kita kira di dalam menggunakan kalkulator, kita mendapat nilainya adalah 1.732058. So, apa keputusan yang kita dapat daripada karakter nombor set? Okey, maksudnya nombor ini tidak mempunyai nombor perpuluhan berulang, dan nombor ini tidak boleh ditukar kepada nombor pecahan, dan nombor ini tidak boleh dipermudahkan punca kuasa dia. Maknanya dia memenuhi salah satu daripada ciri tersebut sudah mencukupi. Maksudnya nombor ini adalah bukan nombor set. Okey, tengok kepada contoh kedua, punca kuasa bagi 1/4. Punca kuasa 2 bagi 1/4 boleh dipermudahkan dan nilai tersebut adalah 1/2 jika kita menggunakan kalkulator ataupun keadaan manual. Okey, nombor di dalam perpuluhan pula adalah 0.5. Maksudnya nombor ini adalah nombor yang boleh dipermudahkan kepada satu nombor lain daripada punca kuasa. Okey, so 1/2 adalah bentuk nisbah. So dia adalah bukan nombor set. Okey, yang ketiga,
punca kuasa 3 bagi 11. Okey, punca kuasa 3 bagi 11 tidak boleh dipermudahkan. Dia kekal sebagai punca kuasa 3 bagi 11. Atau kalau kita nilaikan nilai tersebut, dia adalah 2.2239800 ... Maksudnya jika nombor itu diteruskan, nilai dia tidak ada pengulangan perpuluhan dia. So, dia adalah bukan set. Okey, contoh keempat, punca kuasa 3 bagi 27. Kita boleh nilaikan dia, kita boleh permudahkan nilai tersebut menjadi nilai 3. Maksudnya, nombor ini, jika dalam perpuluhan pun masih 3, so nombor ini adalah bukan nombor set kerana dia boleh dipermudahkan. Okey, kemudian, contoh terakhir adalah punca kuasa 5 bagi 3. Okey, nombor ini adalah nombor yang kekal sebagai punca kuasa 5 bagi 3. Atau kalau kita nilaikan dalam perpuluhan, ia adalah 1.2457309. Masih tiada pengulangan titik perpuluhan, maksudnya nilai tersebut bukan dalam perpuluhan berulang. Okey, maksudnya nombor ini adalah nombor set. Okey, jelas? Okey, untuk mengenal set pula, kita tengok lagi kepada contoh yang cikgu berikan di bawah. Okey, contoh 6, para pelajar boleh rujuk kepada buku teks muka surat 98. Okey, contoh 6, soalannya adalah tukarkan perpuluhan berulang berikut kepada pecahan. Baik, kita tengok kepada nilai yang diberikan. Baik, nombor yang diberikan adalah nombor yang diberikan adalah 0.676767 ... Bermaksud nombor ini mempunyai pengulangan. Apa itu pengulangan? Pengulangan bagi 0.67. 0.6767. Maksudnya, okey, nilai di sini berulang sebanyak 2 digit di belakang. So, 2 digit, 2 digit, 2 digit. Okey, cikgu bagi tips kat sini. Jikalau dia adalah 1 digit berulang, maksudnya kita darab dengan 10. Kalau 2 digit berulang, maksudnya kita darab dengan 100. Okey, seterusnya, kalau 3 digit berulang, kita akan darab dengan 1000. Okey, so kita tengok kepada karakter dan seterusnya. Karakter di sini adalah 67, 67, 67 dan jika cikgu sambung nomornya adalah berterusan. Okey, apa maksudnya kat sini? Okey, kita guna kaedah lab. Okey, kita lab, kita anggap. Contoh cikgu letakkan satu alfabet N. N adalah bersamaan dengan 0.67, 67, 67, ... Okey. Baik. Dekat sini cikgu anggap dia sebagai persamaan 1. Okey, kenapa cikgu kena let? Sebab cikgu nak menghapuskan titik perpuluhan dan cikgu akan darab dengan disebabkan dia berulang sebanyak 2 digit, so cikgu akan darab dengan 100. Jadi persamaan 1 cikgu darab dengan 100, maknanya kita akan dapat persamaan baru 100N. So akan bersamaan dengan 67.6767 ... So ini persamaan kedua. Kenapa? Para pelajar boleh nampak sekarang. Kenapa kita darab dengan 100? Kerana kita nak menghapuskan titik perpuluhan di belakang supaya kita dapat dalam bentuk nilai nombor bulat. Okey, so kita buat persamaan ni, kita selesaikan dengan cara persamaan 2 kita tolak dengan persamaan 1. Okey, kita tolak dengan persamaan 1, kita akan dapat 100 tolak N adalah 99N. Okey, sama dengan 67.6767 ... Kita tolak dengan 0.676767, kita akan dapat 67. So, titik perpuluhan di situ kita telah berjaya menghapuskannya. Okey, itu matlamat kita, menghapuskan titik perpuluhan. Dan akhirnya kita akan dapat dalam bentuk nombor nisbah. N adalah 67/99. Maksudnya, oleh sebab itu, kita tukar balik kepada soalan. Soalan tanya 0.676767 ... Maksudnya nombor tu jika diteruskan pun masih 67. So, ia adalah bersamaan dengan 67/99. Okey, apa kefahaman para pelajar di sini? Maksudnya, nombor perpuluhan berulang boleh ditukar kepada nombor nisbah. Adakah ia adalah nombor set? So, maksudnya bila boleh ditukar kepada nombor nisbah, dia adalah bukan nombor set. Kenapa?
kerana boleh ditukar kepada nombor nisbah. Okey, jelas? Baik, kita sambung kepada contoh ke-6 bagi soalan B. Okey, persamaan yang diberikan adalah tukarkan 12.64564545. Okey, maksudnya daripada sini kita dapat lihat bahawa nombor ini mempunyai pengulangan pada titik di belakang, iaitu 645, 645, 645. Tetapi 12 tidak berlaku pengulangan. Maksudnya kita kena let sebagai satu nombor. Katakan cikgu let sebagai A sama dengan 12 tambah 0.645 645. Okey, dot. Okey, ini cikgu anggap sebagai persamaan A. Kemudian cikgu kena let lagi sebab nombor ini tidak berlaku pengulangan. Yang berlaku pengulangan cuma pada nombor di titik perpuluhan belakang. So kita kena let lagi, let n. Katalah cikgu anggap n sebagai 0.645 dot. Okey, maksudnya di sini kita akan memilih, kita nak darab untuk hapuskan titik perpuluhan tu, kita nak darab. Ini persamaan pertama. So kita kena darab dengan berapa? Disebabkan dia berlaku 3 digit. So tips kat sini adalah 3 digit. Okey, bila 3 digit kita akan darab dengan 1000. Okey, so persamaan kedua kita akan dapat dengan cara mendarabkan persamaan pertama dengan 1000. Maksudnya cikgu dapat 1000n bersamaan dengan 645 perpuluhan 645 dot. Maksudnya jika diteruskan pun masih memberi nombor yang sama pattern dia. Okey, so ini persamaan kedua. Jadi apa tindakan yang kita buat? Kita akan tolakkan persamaan 2. Kita tolakkan dengan persamaan pertama. Kita akan dapat 1000 tolak n, maknanya 999n bersamaan dengan, okey, kita tolakkan nilai persamaan kedua dan pertama, kita akan dapat 645. Okey, daripada nilai 645 ini, kita akan selesaikan persamaan tersebut kepada n adalah bersamaan dengan 645 bahagi dengan 999. Maka kita boleh permudahkan n tersebut kepada 215 per 333. Okey, permudahkan nilai tersebut. Jadi apa yang dapat kita lihat dekat sini? Okey, jadi nombor perpuluhan ni adalah, maka, okey, sambungan dia, maka kita masukkan nilai tersebut. Maka A adalah bersamaan dengan 12 tambah n. So masukkan nilai n tadi 215 per 333. Oleh sebab itu, kembali kepada soalan asal, A adalah 12.645 dot. Okey, adalah bersamaan dengan 12 tambah dengan 215 per 333. Okey, jelas. So daripada sini kita dapat kesimpulan bahawa kita kena take note bahawa nombor ini adalah bukan nombor set. Kenapa bukan nombor set? Kerana dia boleh ditukarkan kepada nombor pecahan. Okey, jelas. Baik, kita lihat kepada contoh seterusnya, contoh 7 dalam mengenal set, masih dalam subtopik 4.2a. Okey, contoh 7 adalah contoh kita nak tentukan sama ada nilai yang diberikan adalah nilai set atau bukan set. Okey, tadi cuma kita menentukan nilai itu ditukar kepada perpuluhan. Sekarang kita nak tentukan sama ada dia adalah nombor set atau bukan. Okey, berdasarkan kefahaman tadi, kita tengok kepada contoh A. Okey, contoh 7A, punca kuasa 3 bagi 125. Okey, boleh tak kita permudahkan nilai ini? Okey, nilai ini boleh dipermudahkan. Kalau pelajar tekan kalkulator dapat direct 5, atau kalau pelajar mengira secara manual dia adalah 5 darab 5 darab 5. So, kita akan dapat 5 kuasa 3. So, punca kuasa 3 bagi 5 kuasa 3 adalah 5. Okey, so maksudnya dia boleh dipermudahkan. Ini maksudnya boleh dipermudahkan. Boleh dipermudahkan.
Maksudnya, adakah nilai ini adalah nilai set atau bukan? Okey, jawab soalan tersebut. Oleh sebab itu, punca kuasa 3 bagi 125 adalah bukan nilai set, bukan nombor set. Okay. Next. Okay, contoh 7, kita tengok kepada 7B. Okey, punca kuasa 5 bagi 125. Tentukan sama ada nombor berikut adalah set atau bukan set. Okey, tadi punca kuasa 3, sekarang punca kuasa 5. Boleh tak kita tukarkan kepada nombor berulang sebanyak 5 kali? Tak dapat. Maksudnya kita bila menggunakan kalkulator kita dapat nilai 2.626527804. Maksudnya ada tak nilai tersebut berulang? Perpuluhannya tidak. Okey, maksudnya jika dia adalah nombor yang tidak perpuluhan tidak berulang, ini adalah perpuluhan tidak berulang. Okey, so apa kesimpulan kita? Okey, maka punca kuasa 5 bagi 125 adalah set. Kenapa? Kerana menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Okey, jelas? Kerana menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh C. Okey, baik. Contoh C, tentukan sama ada nombor berikut adalah set atau bukan. Okey, punca kuasa 4 bagi 16/64. Kalau kita tekan kalkulator, nilai dia adalah sebanyak 0.7071067. So, kita dapat lihat dekat situ, adakah nombor ini berulang? So, nombor perpuluhan ini adalah perpuluhan tidak berulang. Tidak berulang. Maka, apa kesimpulan yang kita dapat buat dari situ? Maka, oleh sebab itu, punca kuasa 4 bagi 16/64 adalah nombor set. Okey, kenapa? Kerana perpuluhan tidak berulang. Okey, so tengok kepada contoh seterusnya. Okey, kita bergerak kepada contoh seterusnya, itu contoh 8. Okey, di dalam buku teks muka surat 99 para pelajar boleh rujuk. Baik. Adakah punca kuasa 4 bersamaan dengan 2 punca kuasa 4? Jelaskan jawapan anda. Baik, dekat sini kita tengok kepada soalan. Okey, bila soalan melibatkan pembuktian, so kita anggap sebelah kanan atau sebelah kiri sebagai, kita beri nama kepada persamaan ni. Okey, sebelah kiri kita anggap sebagai left hand side. Sebelah kanan kita anggap sebagai right hand side. So, kita buat pembuktian secara bahagian demi bahagian. Okey, contoh cikgu tunjukkan bagi left hand side dahulu. Okey, left hand side kita buktikan adakah nilai dia sama. So, punca kuasa 4 jika kita nilaikan dia adalah 2. Tetapi bagi right hand side, maka bagi sebelah kanan pula jika kita buat pembuktian adalah 2 punca kuasa 4. Jika kita pemudahkan, dia masih memberi 2. Punca kuasa 4 bagi 4 ialah 2. So, 2 darab 2 adalah 4. Maka, kita buat kesimpulan di sini. Maka, kita dapat kesimpulan bahawa punca left hand side tak sama dengan right hand side. Kenapa? Sebab 2 tak sama dengan 4. Okey, maka apa kesimpulan yang kita dapat buat? Okey, maka punca kuasa 4 tidak sama dengan 2 punca kuasa 4. Okey, itu kesimpulan yang kita dapat.